Rakan tugas di daerah Tutong Adina, apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah, saya dalam keadaan yang baik dan ceria pada pagi ini. Bagaimana pula dengan Dini dan Serina pada hari ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Alhamdulillah seperti yang dapat disaksikan ya. Alhamdulillah. Mungkin boleh kami ajukan soalan yang sama ni kepada Adina. Kalau tadi sudah mendengar pada Dani tadi perkongsi pada Adina, memang rasanya cukup menarik juga. Apa yang Adina lakukan ya Adina? Cara Adina untuk menyaring maklumat-maklumat yang mungkin didapati, yang dihantar ataupun diberitahu kepada Adina, seperti yang dikongsikan, kadang-kadang maklumat ini membuatkan rasa gusar, gundah gulanan, dia lagi dipastikan kesahihannya. Jadi macam mana tu Adina? Mungkin boleh dikongsikan. Ya, kalau saya secara peribadi akan mengambil tahu dululah dari manakah cerita ataupun artikel yang ditulis itu datangnya dari mana, adakah ia dari sumber yang dipercayai, mempunyai reputasi dan juga kredibiliti yang tinggi ya, seperti dari agensi media radio televisyen Brunei. Jadi kita hendaklah memastikan agar artikel yang ditulis itu yang hendak kita kongsikan kepada keluarga datang ataupun sudah pun dilaporkan secara rasmi melalui agensi media untuk mengelakkan daripada tersebarnya maklumat yang tidak sahih. Betul, tepat sekali. Kalau tadi fokuskan kepada maklumat-maklumat, contohnya maklumat-maklumat mengenai dengan kesihatan, ataupun kalau dulu semasa masa dunia dilanda pandemik COVID-19, banyak saja maklumat dan spekulasi mengenai dengan vaksinasi dan sebagainya. Jadi cara untuk tadi mengenal pasti, memastikan maklumat yang diterima ni adalah sahih dengan memastikan maklumat itu disahihkan dan didapati daripada laman web yang tertentu, contohnya daripada Kementerian Kesihatan dan juga Pertubuhan Kesihatan Sedunia, World Health Organization, WHO. Betul ya. Baik, apapun percambahan minda kita ni pada pagi ini bukan berniat untuk mengajar mana-mana pihak ataupun individu, tetapi sekadar untuk berkongsi maklumat. Kadang-kadang kita ni pun pandai hilaf, pandai lupa, pandai percaya pada satu-satu berita yang kadang-kadang memberikan reaksi dalaman kepada kita ni, tetapi lupa untuk menyorang memeriksa dari mana sumber itu sebenarnya. Benarkah indah ya. Baik, kita akan terus menyerahkan kepada Adina untuk berkongsi maklumat terkini dari daerah Tutong, di samping juga bahan sisipan untuk hujung minggu ini. Silakan. Baik, terima kasih Dini dan Sarina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali hari ini dan terima kasih Auda untuk kesediaan Auda menyaksikan Rampai Pagi dari daerah Tutong. Jadi bagaimanakah perkabaran Auda hari ini? Semoga Auda dalam keadaan yang baik dan ceria selalu menjalankan hujung minggu Auda. Dan bagi Auda yang ingin berkunjung ke daerah Tutong hari ini, ingin dikongsikan juga keadaan cuaca di daerah Tutong dalam keadaan yang baik dan cerah saja pada pagi ini. Jadi diharapkan agar segala urusan yang Auda nak lakukan ataupun aktiviti yang hendak Auda lakukan bersama keluarga akan dipermudahkan dan dilancarkan selaras dengan perancangan yang Auda harapkan. Auda seperti biasa dari daerah Tutong akan mengongsikan beberapa maklumat semasa mengenai acara yang akan berlangsung di daerah Tutong, iaitu pada 13 hingga 15 Oktober 2023 akan diadakan kejohanan DAT Bergula Laki Terbuka Brunei Darussalam 2023, anjuran daripada Majlis Perundingan Kampung Penabai Kuala Tutong dengan kerjasama Sungai Besar Data Tutong ya. Dan orang ramai adalah dialu-alukan untuk menyertai kejohanan ini. Dan pertanyaan lanjut mengenai pendaftaran, Auda bolehlah menghubungi ke talian 861 1684 ataupun 8842 796 ya. Saya ulangi, 861 1684 ataupun 8842 796. Manakala ada untuk maklumat yang seterusnya ingin dikongsikan, pada 17 hingga 19 Oktober 2023 akan diadakan program Semarak Seni dan Budaya Bengkel Guling Tangan yang akan diadakan di Pusat Belia daerah Tutong ya, di mana program ini akan diadakan pada 2 sesi, iaitu sesi pagi bermula pada jam 8 pagi hingga 12.30 hari dan sesi petang bermula pada jam 1.30 petang hingga 4 petang ya. Orang ramai adalah dialu-alukan juga untuk menyertai program ini, anjuran daripada Jabatan Belia dan Sukan Cawangan daerah Tutong. Dan bagi Auda yang berminat, Auda bolehlah terus menghubungi ke talian WhatsApp 8909451. Saya ulangi, 8909451.
Melalui itulah antara acara yang akan berlangsung di daerah itu tentunya 2 makluman semasa yang dikongsikan, dan untuk seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti satu bahan visual yang kami sediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Bahasa Arab sebuah bahasa yang begitu dekat di hati umat Islam, dan hampir 1,700 patah perkataan Arab telah diterima pakai dalam bahasa Melayu sejak awal kedatangan Islam di dunia Nusantara. Bahasa tersebut juga telah diiktiraf sebagai salah satu bahasa utama dan terpenting di dunia yang telah menarik ramai orang mempelajarinya, tidak terkecuali di negara Brunei Darussalam. Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab antara yang diajarkan di beberapa institusi-institusi pendidikan di negara ini. Oleh yang demikian, atas inisiatif Kendiri untuk memudahkan para pendidik dan pelajar khususnya dan orang ramai amnya untuk mendapatkan sumber rujukan bahasa Arab, pasangan suami isteri Awang Wael Al-Tahir Okasha dan Dayang Nur Hidayati Haji Tompal yang menetap di Kampung Keriam telah membuka perusahaan kedai buku bahasa Arab di Pekan Tutong. Perusahaan yang telah pun bermula pada tahun 2014 ini adalah hasil dari pengalaman dan pendidikan dalam memperoleh sumber rujukan bahasa Arab yang agak terhad di negara ini, terutama buat ahli akademik yang memerlukan sumber rujukan seumpamanya. Idea tercetusnya pengusahaan bahasa Arab ini adalah bermula apabila mendengar titah daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia untuk memertabatkan bahasa Arab ini di negara Brunei Darussalam. Jadi kami mengambil keputusan untuk menyahut seruan Kebawah Duli itu untuk sama-sama memperkukuhkan, mempertengahkan kemahiran bahasa Arab di negara Brunei Darussalam ya. Dan dalam masa yang sama kami mendapati bahawa penjualan buku-buku bahasa Arab tidak dapat setiap masa kami jumpai ya, hanya apabila berada di pameran-pameran dan dalam keadaan jumlah yang tidak banyak. Jadi kami pun mengambil keputusan untuk membuka atau mengusahakan kedai buku bahasa Arab ini untuk memperkenalkan atau menyediakan buku-buku yang sentiasa ada sepanjang tahun dan di dalam bilangan yang mencukupi insya-Allah. Dorongan yang pertama yang mendorong kami untuk mengetengahkan kedai buku bahasa Arab ini adalah cinta kami kepada bahasa Arab itu sendiri ya. Kerana seperti kita ni tahu bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Bahasanya sangat unik dan sangat seronok untuk dipelajari. Dorongan yang kedua, apabila beberapa sahabat kedai buku datang mencari buku di kedai kami dan alhamdulillah buku itu ada tersenarai di dalam buku-buku simpanan kami ya. Jadi itu mendorong kami untuk menambah lagi koleksi buku-buku bahasa Arab kami. Alhamdulillah menjadi satu penghormatan bagi kami apabila kami memperkenalkan kedai buku kami as the first Arabic bookstore ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia, dan ini telah menguatkan lagi azam kami atau semangat kami untuk menambah lagi koleksi kami dan mendorong kami untuk memberikan yang lebih baik. Terdapat pelbagai jenis peringkat buku bahasa Arab yang diketengahkan mengikut tahap kemahiran penguasaan bahasa Arab para pengguna, seperti untuk tahap raudah atau tahap pemula, sama ada untuk kanak-kanak atau yang baru ingin mempelajari bahasa Arab, tahap pertengahan dan sederhana, dan juga tahap lanjutan dan profesional yang khusus bagi ahli akademik maupun pengkaji bahasa dan sebagainya.
Selain terdapat juga koleksi mushaf, buku-buku poket, kamus dan lain-lain lagi. Kami juga adalah wakil bagi beberapa jenama buku bahasa Arab dari beberapa negeri bahasa Arab, yang mana kami ada berinteraksi dengan lebih daripada beberapa negeri bahasa Arab yang mengeluarkan buku-buku bahasa Arab, dan kami juga dipilih untuk menjadi wakil bagi beberapa jenama buku-buku tersebut. Dengan berbekalkan pengalaman dan pengetahuan dalam bahasa Arab, pengguna juga boleh bertukar-tukar pendapat dan pengetahuan bersama pemilik kedai berkenaan yang sememangnya berasal dari negara Mesir, manakala isterinya merupakan seorang tenaga pengajar bahasa Arab di Mahat Islam Brunei Tutong. Perancangan kedai buku kami adalah seperti setiap semua kedai-kedai buku adalah untuk memperkenalkan, memperkukuhkan dan menguatkan lagi koleksi buku-buku kami yang sedia ada. Dan dalam masa yang sama, insya-Allah jika kami berpeluang, kami pun hendak menambah lagi lebih banyak lagi khidmat-khidmat yang boleh kami perkenalkan jika diberikan peluang. Kami pun bersedia untuk bekerjasama dengan agensi-agensi yang berkeperluan dan berkepentingan di dalam memperkuatkan dan memperkukuhkan pengajaran bahasa Arab ini di Brunei Darussalam. Mereka juga berharap agar bahasa Arab menjadi suatu bahasa yang diminati oleh masyarakat di negara ini untuk dipelajari. Meski ia bukan bahasa rasmi negara, namun ia tetap memainkan peranan penting di dalam kehidupan, terutama buat masyarakat Islam yang akan memudahkan mendalami intipati dan pengertian Al-Quran, hadis Rasulullah dan kitab-kitab muktabar para ulama Islam.